رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita terus pada pengajian fasal yang kedua, muka surat 127. Ini kita tidak baca semua, kita baca mana yang perlu bagi jiwa kita. Cara-cara meninggalkan maksiat batin, itulah maksiatnya hati. Ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali, dan menyucikan hati daripada kekotoran itu memerlukan pada usaha yang berterusan. Manakala cara mengubatinya pula sangat susah, dan telah hilang pula kebanyakan ilmu dan juga amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati, kerana orang yang melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpun perhiasan dunia. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dalam masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juzuk ataupun bab yang membicarakan pada bab muhlikat, itulah perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan, dan pada juzuk yang membicarakan pada munjiat, perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapat keselamatan. Kata Imam Al-Ghazali bahawasanya salah satu daripada cara untuk usul ilallah ataupun juga disebut usal, itulah seseorang itu benar-benar telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qalban saliman. Hatinya benar-benar telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang sebenarnya, dengan keikhlasan yang sempurna. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya manusia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan kesempurnaan pada keikhlasan dalam melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud keikhlasan itu adalah apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kaitan dari ibadah kita itulah berkaitan dengan makhluk. Sama ada kita merasai makhluk melihat kita, sama ada kita mahu makhluk mengenal kita, ataupun yang seumpama dengannya, maka itulah tingkat keikhlasan yang tertinggi. Maksudnya apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menghadirkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan segala-galanya itu memadai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ilmunya, dikaitkan pula dengan perbandingan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada makhluknya, sedikit, sangat-sangat sedikit. Lalu kita terus mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Alim Al-Khabir, yang Maha mengetahui secara menyeluruh. Oleh kerana itulah hati ini perlu dipusatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai tawajjuh. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan hati kita, disebabkan hati kita adalah pandangan pertama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Bukan menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat seperti mana makhluk yang melihat. Kita melihat ada hadnya, kita melihat melalui masanya, keadaannya, situasinya, zamannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia melihat, tidak ada kaitan dengan demikian. Tetapi wajib bagi kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha melihat
Seperti mana Allah Subhanahu wa taala itu disifati pada zat yang Al-Qadir, yang Maha berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan kata ulama, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah mengubah hati-hati hamba-Nya. Kerana apabila hati seseorang itu berubah kepada kebaikan, itu batiniahnya dan secara lahiriahnya juga akan menjadi baik. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan pada hati manusia itu dengan sifat-sifat yang menyebabkan dia itu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir, yang tadi Al-Qadir, kemudian Al-Muqtadir, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa juga. Cuma kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menyeluruh, jauh lebih halus, jauh lebih dalam. Dan dia juga seperti mana sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Dan ini semua daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang wajib pada Allah, Al-Qudrah, Maha berkehendak Allah Subhanahu wa taala pada iradah. Jadi ini adalah menunjukkan kepada Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Qudrah wal iradah. Dan sifat ini adalah sifatnya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifati dengan sifat qadim, azali, makna menafikan Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya, adanya permulaan. Qadim terdahulu wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikaitkan sifat ini dikaitkan pula dengan makhluknya, melainkan kalau sekiranya terbina daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan sifat af'al, sifat fi'il, sifat perbuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di atas muka bumi, atas qudrah wal iradah, itu azali. Mana Allah Subhanahu wa taala saja yang terwujud. Lalu Allah berkehendak bahawasanya dia nak menciptakan makhluk, lalu makhluk itu dia nak letak di bumi. Dan dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan bumi, dan dia menempatkan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun alam semesta ini belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah gerakkan kehidupan alam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkehendak makhluk yang bernama manusia mendiami bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan, lalu Allah mencipta. Jadi sifat dia mencipta, lalu dia memberi, dia membentuk, itu adalah sifat af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini, kehendak Allah Subhanahu wa taala mengubah akan jiwa kita, hati kita itu qadim. Tetapi apabila telah yang berubah di diri kita, itu adalah sifat af'al, pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan kita, seperti mana berkehendak menciptakan bumi. Walaupun begitu, Allah berkehendak untuk menciptakan yang disebut dengan planet-planet yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih manusia untuk duduk di planet-planet yang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala memilih al-ard. Al-ard ini adalah bumi. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi, dan kami jadikan akan kamu itu di bumi ini ma'aish, tempat sumbernya penghidupan buat kamu. Kamu makan, kamu minum, kamu hidup di sini. Ma'aish qalilan ma tashkurun, amat sedikit kamu yang bersyukur. Maksudnya mengetahui perkara hakikat. Jadi apabila kita mengetahuinya, perkara ini akan melibatkan jiwa, hati kita kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا. Dua kalimah ini dikaitkan dengan fi'il madhi. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kamu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu.
Kalam Allah Subhanahu wa taala azali, kalam Allah Subhanahu wa taala qadim. Allah Subhanahu wa taala berkalam. Ini firman Allah Subhanahu wa taala wujud, ada, dia berbicara sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini lagi. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad makkannakum, dan kami telah jadikan kepada kamu, dan kami telah menempatkan kamu di buku bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum menciptakannya, sebab kalam Allah Subhanahu wa taala qadim, lagi azali. Lalu maksudnya itulah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lakum fiha ma'ash, dan kami juga telah jadikan, ciptakan buat kamu di bumi ini tempat untuk kamu hidup. Ma'ash, ma'ash ini menunjukkan bahawa segala-galanya Allah Subhanahu wa taala cipta buat kita. Seperti mana hati itu terlebih dahulu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sifat-sifatnya. Hati itu zat, sifatnya adalah apa yang ada dalam zat itu. Ini yang terlibat pada makhluk. Seperti mana kaki kita itu zat, dia bergerak, itu sifat. Mata kita itu zat, melihat, itu sifat. Telinga kita itu zat, yang mendengar, itu sifat. Lalu begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita, dia wujud dengan zatnya. Jadi sifat itu yang menunjukkan pada perubahan yang madhmumah atau mahmudah. Wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada kita pasti melalui dua itu. Lalu begitu juga hati kita, apabila dia dalam keadaan tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengubah hati seseorang hamba kepada kebaikan dan kembali balik pada ham wa hawa'u, keinginannya, niatnya. Seperti mana dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, aku tidak menerima semua kata-kata al-hakim, kata-kata bijaksana yang keluar pada seorang yang dikatakan di antara kamu al-hakim, orang yang bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak terima kalam dia, kata-katanya, sehinggalah hatinya dulu terlibat dalam apa yang dikatakan. Hammuhu wa hawahu, keinginannya, niatnya untuk mentaati aku, barulah aku menerimanya. Apa maksudnya? Walaupun di antara kita apabila seseorang berbicara, kita terima. Ada kalanya kata-katanya penuh dengan hikmah, kita terima, kita. Tapi belum lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala melihat terlebih dahulu hammuhu wa hawahu. Jadi seperti mana juga kata Imam Al-Ghazali di sini, tidaklah dimulai dulu dengan hatinya, perjalanan hatinya, perjalanan jiwa itu. Bagaimana dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta untuknya, yang dijadikan semuanya itu sebagai wasilah untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang kita lihat milik Allah. Alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala dah cipta buat kita di atas muka bumi jami'an, untuk kita semua, untuk kita berwasilah agar memandangnya Allah sebagai pencipta. Jami'an maknanya seluruhnya. Oleh kerana itu mustahil manusia dapat mencipta sesuatu, mengasaskan sesuatu ciptaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakannya, mustahil. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita bina, bahan asasnya semua telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab ini menyebut tentang bagaimana cara untuk kita meninggalkan maksiat hati yang disebut sebagai maksiatnya batin. Bahkan sebagai ulama menyatakan bahawasanya maksiat batin itu jauh lebih besar daripada maksiatnya lahiriah, zahirah. Walaupun demikian, di sini kami cuba untuk menyebutkan tiga perkara daripada sifat hati yang sangat jahat, iaitulah sifat yang ghalib. Ghalib ni kebiasaan telah berlaku.
di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini, maksudnya pada zaman Imam Al-Ghazali beberapa ratus tahun dulu. Supaya engkau dapat menjauhi daripadanya, kerana sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan sebab bagi beberapa sifat-sifat yang tercela yang lainnya. Sifat-sifat itu adalah hasad, riya dan juga ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya, kerana apabila engkau telah membersihkan hatimu daripadanya, maka engkau tidak dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri pada sifat-sifat kecil yang lain. Maknanya Imam Al-Ghazali dia memandang penyakit hati yang paling bahaya daripada sekalian penyakit hati yang wujud adalah 3 ini katanya, iaitulah disebutkan di sini hasad, riya dan juga ujub. Dan ini semua adalah daripada sifat yang syaitaniyah. Sebab hasad itu dimiliki oleh iblis, riya, ujub juga dimiliki oleh iblis. Seperti mana hasad iblis kepada Adam alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam siap dimasukkan ruh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajar ilmu zahir dan batin kepada Adam. Sehingga kata ulama, tidaklah ilmu yang dimiliki oleh anak cucu zuriatnya Adam yang usul ni maknanya adalah yang menjadi ma'aish tadi, wa ja'alna lakum fiha ma'aish, yang perlu dalam kehidupan, melainkan Allah telah mengajar kepada Adam alaihissalam terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajar sesuatu yang tidak digunakan pakai oleh Adam, tetapi Allah mengajarnya tentang usul. Usul ini maksudnya asas-asas kehidupan. Seperti mana contoh, kita pada hari ini berbagai jenis masakan, makanan yang mungkin kita tahu bahawasanya pada zaman Nabi Adam alaihissalam tak makan seperti mana kita makan. Masakan seperti mana yang kita masak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap juga mengajar Adam alaihissalam bahan-bahan asal dalam makanan. Maknanya apabila kita masak, pasti kita tidak akan melupakan untuk guna pakai bahan-bahan tadi. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala al-muqtadir, dia menetapkan keadaan alam ni, dia mudabbir. Mudabbir maknanya dia tetapkan perjalanan alam ni satu persatu. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh, Saleh, Hud alaihi wassalatu wassalam, tidak pernah dikenal garam. Garam bilhud tidak pernah dikenal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai menciptakan garam bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim baru bermula adanya garam, sehingga garam itu sampai ke umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam riwayat tafsir dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Nabi, makanlah garam. Sebab garam itu pada bapa lama Nabi Ibrahim. Jadi sebelum-sebelum itu tidak ada. Jadi tidak lain. Ini adalah berkaitan dengan hati. Sebab garam itu dia dapat memberi sesuatu pada jiwa dan juga hati. Sebab garam itu menambah satu-satu rasa yang telah ada rasa sebelum ini. Lalu begitu juga tabiat pada hati seolah-olah memerlukan garam itu. Tetapi untuk garam itu dimasukkan dalam hatinya, manisan itu masuk dalam hatinya, terlebih dahulu dia perlu membersihkan hati-hatinya itu dulu. Mana keadaan hatinya. Jadi yang pertama itu adalah hasad. Dan Allah Subhanahu wa taala cipta Adam bagi ilmu, ajar malaikat. Allah mengajar para malaikat, dia termasuk dalam majlis itu. Azazil ketika itu dia pun tahu Allah Subhanahu wa taala mengajar ilmu pada dia. Selesai, Allah kata beri penghormatan kepada Adam yang telah mengajar kamu. Sujud pada dia, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Lalu para malaikat pun sujud atas perintah Allah.
Tapi dia enggan. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, qala ma manaka alla tasjuda idh amartu qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Di situ dah ada hasad, ujub dan riya. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia aba maksud kerana hasadnya kepada Adam alaihissalam. Wastakbara, lalu dia sombong kerana dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Adam dicipta daripada tanah, aku dicipta daripada api. Itu wastakbara, sombong dia. Lalu yang terakhir dia jadi kafir kerana dia menghimpunkan hasad, ujub, riya, jadi kafir. Apa kan? Apabila berhimpun yang tiga ini dalam hati seseorang, akan menjelmakan dia seolah-olah alam ini dia punya, ini dia punya, ini dia punya, dan dia tidak akan menampak Allah. Dia tidak akan nampak Allah sebagai penciptanya. Maka wujudlah ketakburan manusia di atas muka bumi disebabkan tiga ini. Oleh kerana itulah kita melihat dunia hari ini, negara ini hasadnya dengan negara ini, tentera ini hasadnya dengan tentera ini, negara ini riak, sombong, jahat, takbur. Itulah yang berlaku atas dunia pada hari ini. Itu yang dilihat secara zahir, tapi kewujudan itu wujud di dalam jiwa-jiwa manusia ketika itu. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya, maka engkau lebih tidak mampu lagi untuk menghadapi sifat-sifat yang lain. Maknanya ini bersifat mazmumah, yang terbesar juga. Jadi kalau sekiranya tiga sifat ini tidak berjaya dikeluarkan pada jiwa dan juga hatinya, lalu bagaimana pula nak berjaya untuk menghilangkan, mengeluarkan sifat-sifat mazmumah yang lain? Itu berapa sifat-sifat mazmumah yang ada pada iblis itu saja, lebih 1000 sifat mazmumah pada iblis. Mana satu jumlah yang sungguh banyak. Hasad itu saja dia akan pecah, dengki itu dia akan pecah, riak dia akan pecah, ujub akan pecah, sampai pada kesombongan dia akan pecah lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Quran seperti mana kesombongannya Fir'aun, kesombongannya Qarun, kesombongannya orang-orang yang pada zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Hud, kaum Ad, sombong mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ashaddu minna quwwa awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Sampai peringkat mereka mengatakan siapa lagi di antara kami jauh lebih kuat. Itu kesombongan yang terbesar. Datangnya Nabi Saleh, Nabi Hud beritahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Besar, Dia Maha Kuasa. Tak, mereka mengatakan siapa yang boleh menandingi kekuatan kami. Awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Lalu dilihat siapa yang menciptakan mereka. Allah huwa ashaddu minhum, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih kuat pada mereka. Maksudnya di sini, manusia apabila dia sombong, dia kena lihat Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala juga disifati Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir, Al-Kibriya. Itu menunjukkan sifat yang disebut sombong ya Allah. Tapi kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disamakan seperti mana kesombongannya makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala layak untuk menyatakan dia Maha hebat, Maha besar sebab dia menciptakan. Lalu bangunnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Apa Fir'aun buat? Apa Fir'aun cipta? Satu zarah, satu habub pun tidak ada, satu atom pun tidak ada. Jadi itu apa? Itu adalah contohnya kesombongan, riaknya di dalam hatinya. Dan janganlah engkau beranggapan bahawa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, mana mempelajari ilmu, berarti engkau telah selamat daripada
sesuatu yang berbahaya, sedangkan di dalam hatimu masih bertapak dengan sifat hasad, riya dan juga ujub. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Maksud membinasakan di sini, manusia Allah beri peluang dengan 70 jenis kehidupan, ma'aish, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita ada 70 jalan dalam kehidupan. 70 bukan satu jalan yang kecil, bukan jalan yang sedikit, banyak. 70 kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya dia tidak terlibat dengan makhluk ini semua, kerana makhluk tidak menciptakan sesuatu dan tak memberi rezeki pun. Dalam ayat yang lain juga Allah sebut, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan buat kamu di atas muka bumi tempat untuk hidup. Dan seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan kamu yang memberi rezeki pada mereka. Tidak ada kaitan. Apa maksudnya di sini? Apabila manusia telah mula mengakui dia, bermula dia yang buat, dia yang cipta, dia yang bagi, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dimasukkan muhlikat, membinasakan dia dengan kata-kata. Yang pertama kata Rasulullah, sifat bakhil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Rasa bangga atas diri sendiri pun termasuk al-mar'i bi nafsi. Oleh kerana itu dalam tasawuf ulama menyatakan yang dimasukkan rasa bangga dalam diri yang dilarang adalah sehingga melihatnya nilai diri, status diri yang keluar daripada sifat ubudiyah. Seperti mana contoh, kita apabila solat, wajib bagi kita wujudkan dengan sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita berhadapan dengan seorang raja, seorang sultan, kita tak boleh kata status kita nanti sama. Bahkan kalau sama, nanti saya kita pun tak berdiri seperti mana kita ini berdiri sebagai seorang rakyat. Kita akan berdiri sebagai seorang raja juga. Tapi kita perlu menghadapnya sebagai seorangnya rakyat dalam negeri. Dia adalah raja dalam negeri. Lalu Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, perlu menghadap dengan sifat ubudiyah. Sifatnya kehambaan, maksudnya rasa malunya, rasa salahnya, rasa hinanya dirinya, fakirnya dirinya, itu sifat kita yang tidak boleh dibuang. Sifat lemah itu ubudiyah. Lalu maksud al-mar'i bi nafsi, iaitulah dia merasa bangga dengan dirinya, adalah dia menstatuskan dirinya itu baik, menstatuskan dirinya suci, menstatuskan dirinya ini kalau mati masuk syurga ni, menstatuskan dirinya banyak amal soleh yang telah dibuat. Menggambarkan pahala yang bakal diterima. Ini al-mar'i bi nafsi, dan ini mazmumah dengan tasawuf. Mazmumah dengan tasawuf. Hanya saja kita perlu melihat dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk syukur saja kepada Allah, itu saja. Maknanya apa yang Allah beri kepada kita sehingga kita ada makrifat, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran. Jiwa dan hati kita terikat dengan majlis ilmu, solat berjamaah, zikrullah, alhamdulillah. Tetapi kita tidak pernah merasai bangga dengan itu semua, kerana kita tahu itu semua kurniaan Allah, hidayah, inayah, taufik daripada Allah, bukan daripada kita. Kita baca yang pertama sedikit. Yang pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat hasad ini adalah cabang daripada sifat bakhil. Bakhil ini kedekutlah.
bahasa kita. Dalam tasawuf maksud bakhil adalah dua. Yang pertama, seseorang menganggap dia memiliki, lalu hak baginya itu memberi atau tidak. Maka lebih dia memilih tidak memberi. Pertama. Yang kedua adalah bakhil, yang dimaksudkan adalah sesuatu yang Allah telah sediakan, satu fadilah yang besar, dia tidak mengambil bahagian untuk mengambil fadilah itu juga bakhil. Seperti mana ada Rasulullah, Nabi tanya sahabat, adakah kamu tahu siapa orang yang bakhil? Orang yang bakhil itu orang yang pelit. Dan Rasul, pelit ni makna kedekut lah, tak mau beri banyak, sikit sangat pun dia tak mau beri. Rasulullah mengatakan, orang yang bakhil di kalangan umatku adalah apabila mendengarnya namaku lalu dia tidak mahu berselawat atasku, dia bakhil. Apa maksud bakhil? Sedangkan fadilah berselawat ke Rasulullah terlalu besar, cukup memadai satu kali selawat Allah Subhanahu wa taala, berselawat tak kita 10 kali tapi dia tak berminat dalam, dia bakhil. Itu bakhil yang kedua. Orang yang bakhil ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Dan disebut sini syuhun. Syuhun daripada kalimah syahih, iaitu bersangatan bakhil, makna sangat-sangat kedekutlah. Ialah orang yang tidak mahu melihat kurnia Allah Subhanahu wa taala atau pembendaharaan Allah taala yang sebenarnya, bukan pembendaharaannya tercurah pada siapa saja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Maknanya Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh daripada apa yang datang ke bumi ini, lalu dia menganggap ada yang dia miliki, milik dia. Dalam tasawuf, apabila kita mengakui sesuatu itu menjadi milik kita, seolah-olah macam Allah Ta'ala ada miliknya, kita pun ada milik kita. Itu adalah sifat madhumumah. Lalu bagaimana kita nak merasai sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain, hanya syukur saja. Itu yang diajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala beri macam-macam pada kita. Wa ja'alna lakum fiha ma'ash allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Macam-macam Allah beri di atas muka bumi untuk kita. Tetapi Allah tetap juga kata qalilan ma tashkurun. Yang bersyukur kepada Allah tu sedikit. Apa maksudnya? Yang mengakui itu adalah nikmat yang Allah beri, itu sedikit jumlahnya. Yang mengakui ini milik Allah, bukan milikku, cuma Allah menguji dengannya. Seperti mana Qarun, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala beri pada dia, dia mengakui Allah beri pada aku dan jadi milik aku. Lalu bila dah jadi milik aku, tak ada kena-mengena lagi dengan Allah. Manakala kita dalam Islam, orang yang beriman itu apabila Allah memberinya nikmat padanya, itu milik Allah, nikmatnya Allah bagi agar kita jadi orang bersyukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala boleh mengambil kembali kalau sekiranya dia mengkendakinya. Dan Allah memberi agar kita mengetahui yang memberi Allah, dan bukan daripada manusia, bukan daripada mana-mana makhluk, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lain, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajar kita syukur melalui yang itu, bukannya mengakui kita memilikinya lalu tidak terlibat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengakui dia punya dan bukan milik Allah. Datang Nabi Musa, datang untuk minta zakat dia. Qarun itu dia ada emas, maka zakat emas. Dia menternak kambing, maka zakatnya kambing. Allah Ta'ala alam harta-harta yang lain. Lalu apa jawabnya Qarun? Ya Musa, buat apa aku nak mengeluarkan zakat sedangkan apa yang aku miliki tidak ada kaitan lagi dengan Allah. Allah membinasakannya. Allah Subhanahu wa taala membinasakannya setelah dia mengatakan tidak ada kaitan lagi dengan Allah, ini milikku.
Perkataannya pendek dan Allah Subhanahu Wa Taala binasakan dia. Jadi itulah salah satu contoh yang disebutkan pertama tadi hadis Rasulullah, syuhul muta'un. Orang yang hasad adalah orang yang merasa keberatan bahawa Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dan kurniaan kepada salah seorang di antara hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia ataupun apa saja habuan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat itu, nikmat Allah Ta'ala itu hilang daripada orang lain, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa keuntungan dari hilangnya nikmat tersebut. Ini adalah ta'rif hasad kalau dikaitkan melibatkan orang lain. Sebagian kata ulama, maksud hasad juga adalah apabila Allah memberi nikmat kepada seseorang, terasa dia tidak mahu semoga nikmat itu hilang. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ilmu kepada dia, aku mengharapkan ilmu ni hilang, biar ilmu tu hanya dimiliki olehku saja. Itu maksudnya hasad. Tapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma ulama menjelaskan maksud hasad di sini bukan hakikat, tapi diambil pada mafhum mukhalafah di sudut lughah bahasa. La hasada illa isnain, tidak ada hasad melainkan dua. Mana seluruh ataupun dalam Islam dilarang, diharamkan untuk kita bersifat hasad, kecuali dua diperbolehkan, tapi di sudut takwil dan bukan hakikat. Itulah seseorang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri Allahu mala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri harta, lalu dia membelanjakan hartanya ana al-laili wa ana an-nahar. Ana dari sudut bahasa Arab sepanjang siang, sepanjang malam. Maknanya dia sedekah, dia keluarkan sebagai sedekah, sebagai infak siang dan malam, kata Rasulullah. Allah bagi harta, bagi, dia pun bagi juga pada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, dan tidak ada riak, tidak ada ujub. Bahkan bila dia beri, tidak ada siapa yang mengetahui pemberiannya. Jauh lebih banyak pada orang yang memberi tapi tidak diketahui banyak mana dia bagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri Quran kepada dia sehingga dia membacanya ana al-laili wa ana an-nahar, makna siang dan juga malam ataupun malam dan siang. Nabi kata tak ada hasad, kan kalau kamu nak hasad, kamu hasad dua orang, tapi mesti bersifat ridha. Ridha ni maksudnya apabila kita tengok Allah telah memberi kurniaan dia dengan Quran, begitu tanya dia bagaimana cara dia nak jadi macam awak ni, nak buat macam mana kaedahnya, dia bagi tahu. Lalu dia bagi tahu bukan kaedah saya, tok guru saya bagi tahu kat saya, kaedah ni macam ni, tanpa riak, tanpa ujub. Sebab ini pewarisan para alim ulama. Lalu guru saya bagi tahu bahawasanya dia mengambil daripada gurunya. Guru tu pula mengatakan dia mengambil daripada gurunya, sampai ada ilmu ini ke Abdullah bin Mas'ud yang mengambilnya pada Rasulullah. Ini bukan satu ilmu yang hasad pun ada, dengki pun ada, ujub pun ada, riak pun ada. Tidak, kerana dia adalah pewarisan. Ilmu pewarisan takkan masuk riak dan ujub di dalamnya, sebab dia akan nisbah kepada Rasulullah. Yang menjadinya riak ujub adalah seolah-olah dia yang mengasaskan. Oh, ilmu ini tak ada pada orang lain, ulama pun tak tahu, saya je tahu, saya jawab. Oh, kalau buat macam ni, seolah-olah dia pula yang menentukan takdir. Di surah akidah ada sunnah wal jamaah, kita amal, kita berzikrullah ke buat apa pun, kita tak boleh jadi yang menetapkan, bukan kita. Macam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hanya pihak doa, mohon kepada Allah, tapi kita bukan pihak yang memustajabkan doa. Itu jangan campur tangan, itu milik Allah, bukan milik kita. Bila dia mengambil bahagian, itu ujub, itu riak, itu sombong, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memustajabkan doanya, kerana dia mengambil bahagian tempat Allah. Itu pasal bila kita amal saja, jangan melihat ini kita akan dapat, oh ini dah dapat, ini dah dapat, ini dah dapat. Kita tidak boleh menentukan, itu pihak Allah, bukan pihak kita, dan bukan sifat kita juga.
Jadi kembali pada hasad tadi, ghibtah, nak teladan dia. Orang-orang yang bijak ini hakikatnya dia bijak bukan kerana dia mencipta kebijaksanaan dia, tetapi dia mengambil pewarisan ulama yang bijak, sehinggalah sampai kepada baginda Rasulullah al-faqalah, sangat bijak. Itu kaedah dalam Islam. Seseorang tidak boleh mengasaskan kebaikan kerana Rasulullah yang melakukannya terlebih dahulu. Itu ghibtah. Sehingga kata ulama, maka hakikatnya hadis ini kata ulama kita bukan hakikat betul-betul boleh hasad. Maksud hasad adalah kalau boleh orang yang suka derma-derma ni jatuh. Kalau boleh orang pandai Quran ni jahil dia balik, hilang Quran dia. Itu hakikat yang sebenarnya hasad yang diperbolehkan. Tapi kata ulama itu bukan takwilan dan maksudnya, tapi hasad mafhum mukhallafah. Apa maksud mafhum mukhalafah? Hakikatnya memang tak boleh hasad dengkilah dengan orang yang Allah telah beri nikmat itu. Mengapa? Allah yang beri. Seperti mana contoh malaikat, Allah perintah dia sujud, bukan malaikat itu nak sujud, Allah yang suruh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang suruh. Seperti mana juga kita nak solat qasar, bukan tiba-tiba kita nak solat qasar, malaikat Allah membenarkan untuk kita solat qasar. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salat. Bila kamu bermusafir, tidak dosa kalau kamu nak pendekkan solat 4 jadi 2. Bukan kita nak buat, Allah memberi rukhsah buat kita, sehingga barang siapa nak dapat hadiah daripada Allah, rukhsahkan, maknanya qasarkan solat. Nabi kata sesungguhnya Allah beri hadiah kepada kamu dalam hal ihwal solat. Solat itu boleh diqasarkan waktu kamu musafir. Kamu nak ada hadiah daripada Allah, mau ya Rasul, amallah. Mazhab Syafi'i kita rukhsah, terpulang nak amal ke tidak. Mazhab Hanafi wajib kena qasar. Manakala mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki sunnah untuk qasar dalam solat. Syafi'i rukhsah, tak jadi sunnah. Rukhsah maksudnya buat sempurna, buat dia qasar, sama pahala, sama kedudukan, sama pahala jugalah, tidak ada perubahan. Tapi mazhabnya Hanafi paling kuat sebab mewajibkan, wajib terima hadiah daripada Allah, lalu mereka mewajibkannya. Itu khilaf ulama kita. Kita baca satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khattab. Sifat hasad itu memakan dan akan pahala seperti mana api memakan kayu bakar. Wallahu ta'ala alam. Jadi masuk hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila wujudnya hasad seseorang pada orang yang lain, maka meleburkan akan pahalanya. Seperti mana contoh, dia belajar, orang tu pun belajar, tapi ilmunya melebihi ilmu dia, lalu hasad itu wujud sehingga dia tak mahu orang tu lebih pandai pada dia. Ilmu yang pernah dia tuntut, ada pahala menuntut ilmu, lebur. Itu maksud hasad pada ilmu. Kalau hasad pada harta, maka leburlah segala daripada usahanya mencarinya akan harta benda yang halal, itu ada pahala. Tapi bila dia hasad dengan harta orang lain, pahala pada hartanya lebur. Dan begitu juga dengan setiap daripada amal-amal ibadah. Seperti mana dia ahli zikr, dia seorang yang suka zikr Allah, tapi dia memandang hasad bila ada orang tu pun lebih zikir pada dia. Bila dah wujud dengan hasad terhadap orang itu, maka leburlah segala pahala zikir itu. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka itulah menunjukkan pada satu amalan yang rugi, yang menyebabkan seseorang muflis di akhirat. Dia beramal, apabila ditimbang di atas mizan, daun itu bergerak, tidak bergerak disebabkan pahalanya telah lebur di atas dunia lagi. Oleh kerana itulah kita perlu mempelajari agar hati kita ini tidak wujud dengan sifat-sifat yang disebutkan, agar pahala amal kita tidak dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta